saya Profesor Dr. Syatra binti Ismail. Dan saya Profesor Maja Dr. Ni Ahmad Zukinina. Prof berasal dari mana? Saya daripada Kota Baru, Kelantan. Saya berasal dari Kedah. Prof merupakan graduan institut mana? Saya graduan USN tahun 1996. Sama juga, Universiti Sains Malaysia. Prof merupakan pakar dalam bidang apa? Saya pakar dalam bidang obstetrik dan gynekologi, iaitu perbidanan dan sakit puan. Saya merupakan pakar oftalmologi, pakar mata. Bidang kepakaran saya ialah pakar mata kanak-kanak dan rawatan mata juli. Adakah pakar oftal dengan pakar ONG merupakan cita-cita sejak kecil? Saya bercita-cita untuk menjadi seorang doktor semasa berada di sekolah menengah. Jadi apabila saya bergraduasi, saya bercita-cita untuk menjadi doktor pakar. Tapi saya belum ada pilihan yang spesifik pada masa itu. Cuma bila kita dah bekerja, kita nampak bidang yang berminat, yang kena dengan minat kita. Selepas menjadi pegawai perubatan, baru saya berminat untuk menjadi pakar oftalmologi. Okay, saya pula hadir minat untuk menjadi pakar ONGs masa saya membuat posting medical officer pegawai perubatan di Jabatan ONG di Hospital Al-Ustam pada tahun 1997. Dan disebabkan kekurangan doktor pada ketika itu dan hasil galakan dan panduan daripada doktor pakar ketika itu, Datuk Dr. Rosdan, Datuk Dr. Bawa, saya bernekat untuk mengambil bidang ONG sebagai kerjaya saya. Apakah satu perkara yang orang lain tidak tahu tentang anda? Orang lain tidak tahu tentang saya, mungkin saya suka bangun pagi. Itu mungkin ramai yang tidak tahu saya suka bangun pagi. Perkara yang orang lain tak tahu, saya sebenarnya seorang yang penakut. Hobi atau aktiviti yang dilakukan sewaktu masa lapang? Banyak hobi dan aktiviti yang saya lakukan pada waktu lapang. Saya suka berkebun, mengemas kawasan rumah. Saya suka memelihara ayam, angsa. Itu adalah hobi. Mungkin disebabkan saya melihat keluarga saya ataupun keluarga mertua saya ada memelihara ternakan sedemikian. So itu adalah satu hobi yang menguntungkan dan juga hobi yang boleh mengisi masa lapang dan berguna untuk kita semua. Saya suka luangkan masa bersama keluarga. Itu adalah hobi saya. Kalau ada peluang, kita travel bersama-sama. Adakah zaman sekolah perubatan anda seronok? Ya, saya ada peluang untuk bersama-sama kawan-kawan rapat. Saya ada peluang dengan pensyarah-pensyarah yang menjadi idola saya. Itu momen yang paling penting dalam hidup saya. Okey, saya sememangnya seronok kerana pada waktu belajar perubatan kita mengenal ramai kawan-kawan kita di satu pelosok negara dan juga kita membina keyakinan dan juga kita membina karakter untuk menjadi seorang doktor yang baik. Apakah pengalaman yang paling anda tidak dapat lupakan sewaktu sekolah perubatan? Pengalaman terlampau banyak, tetapi yang paling saya tidak lupakan adalah bertemu jodoh di sekolah perubatan di USM dan mempunyai cahaya mata ketika dalam tahun 5
dan itu adalah satu cabaran untuk kami berdua untuk maju dalam pelajaran dan juga untuk membesarkan anak yang sulung, dan kami amat berbesar hati dan berbanggalah dengan apa yang berlaku, dan insyaAllah semoga anak-anak yang masih lagi belajar ketika ini memikirkan masa depan berkenaan dengan jodoh tidak semestinya mencontohi kami berdua, tetapi merancang untuk berkeluarga dengan terbaik. Cabaran yang paling hebat, saya melahirkan anak sulung semasa saya berada di tahun 5. Anak saya merupakan anak yang pramatang, dan saya menggunakan kesempatan itu untuk belajar betul-betul bersungguh-sungguh. Bidang ONG, bidang pediatrik merupakan bidang yang paling dekat di hati saya sebab saya lalui sendiri sebagai seorang pesakit, seorang individu. Itu yang paling penting dalam medical school pada saya. Apakah kualiti yang diperlukan oleh pakar yang baik? Kualiti yang diperlukan untuk menjadi seorang pakar yang baik adalah menepati masa dan bekerja keras, dan komited dengan bidang yang diceburi, dan juga rendah diri, sedia menerima teguran dan sentiasa proaktif bergerak maju ke hadapan. Kita juga perlu ada satu rasa simpati, empati kepada pesakit. Kita merawat pesakit seperti merawat ahli keluarga kita sendiri. Komunikasi perlu baik, antara pesakit dan doktor dan rakan setugas perlu baik, dan buat kerja bersungguh-sungguh dengan ikhlas sepenuh hati. Common misconception tentang kepakaran Prof. Okey, kalau ONG, ramai berpendapat kalau bidang ONG semua doktor adalah doktor wanita. So mereka melihat doktor lelaki satu dalam sejuta. Janggal kalau ada doktor lelaki dalam bidang ONG. Tetapi di negara sebelah Timur Tengah, kebanyakan doktor ONG adalah di kalangan doktor lelaki. Salah faham dalam bidang oftalmologi ialah bidang yang mudah. Satu bidang yang mudah. Sebenarnya bidang ini sangat penting sebab kita berhadapan dengan deria penglihatan setiap manusia. Jadi bentuk diagnosis rawatan perlu tepat, on time. Apakah jadual biasa Prof di dalam dan di luar hospital? Untuk seorang yang menjadi pakar, menjadi ketua jabatan dan memegang banyak jawatan di peringkat universiti dan nasional, rutin saya sentiasa berubah-ubah, tetapi ia merangkumi rawatan para pesakit, pengajaran kepada pelajar-pelajar undergraduate dan postgraduate, dan yang paling penting ialah melakukan pembedahan mata ke atas pesakit-pesakit pediatrik. Itu adalah rutin saya yang paling penting. Selain pada itu, menghadiri mesyuarat, membincang plan-plan tindakan untuk Jabatan Oftalmologi di peringkat universiti dan di peringkat nasional. Rutin kerja harian saya bermula dari awal pagi, dan saya masuk kerja dan membuat lawatan katil ke katil pada jam 8 pagi, dan biasanya aktiviti tersebut tamat pada jam 10 pagi, dan diikuti dengan berbagai aktiviti, sama ada mengajar pelajar perubatan ataupun mesyuarat yang berkaitan dengan hospital ataupun pusat pengajian. Dan ada ketikanya saya membawa pulang kerja
kerja hospital, especially yang pentadbiran ke rumah untuk disudahkan. Disebabkan saya juga sebagai seorang pentadbir untuk USM, kampus USM KLE sebagai seorang timbalan dekan, dan saya masih lagi mendengar rintihan pelajar, masalah pelajar walaupun saya di Malaysia, dan saya masih lagi sedang saya dikehendaki untuk berulang-alik ke kampus USM KLE. Bidang ONG adalah satu bidang yang amat detail dan sukar, dan tidak ramai yang berpeluang untuk menimba ilmu dalam bidang ONG. Dan sebagaimana yang saya maklum, tidak berkesudahan di hospital ataupun di pejabat. Ada kalanya kita membawa balik kerja ke rumah, dan ada banyak masa yang kita gunakan untuk menelaah, membaca artikel untuk kita updatekan knowledge sebagai seorang doktor pakar. Jadi jangan fikir sebagai doktor pakar di rumah tiada kerja yang sebenarnya tidak kesudahan bekerja. Itu adalah satu cabaran untuk menjadi seorang doktor pakar ONG. Tapi sebenarnya jangan salah faham, kita lakukan perkara-perkara tu, belajar, membaca di rumah, di tempat kerja, sebenarnya ia datang disebabkan minat yang tinggi. Jadi kerja bermaksud kerja kita tak habis di pejabat, kita sambung di rumah. Tapi semuanya dilakukan dengan rasa minat yang tinggi dan kesempurnaan kualiti kerja. Perkembangan terbesar dalam bidang kepakaran Prof setakat ini. So kalau ambil secara general, perkembangan terbesar untuk bidang ONG mungkin robotic surgery, di mana kita menggunakan robot untuk melakukan operation. Perkembangan yang terbaru untuk Universiti Sains Malaysia ialah kita ada perkhidmatan laser refraktif. Ini antara yang baru untuk hospital pengajar universiti di Malaysia. Dan bagi bidang oftalmologi, kita menawarkan kepakaran bagi semua subspecialty yang ada. Untuk diri saya khususnya perkhidmatan pediatric ophthalmology and strabismus, basically mainly on complicated strabismus surgery, di mana saya menerima rujukan dari pelbagai hospital Kementerian Kesihatan Malaysia dan fasiliti swasta. Apakah kes Prof yang paling mencabar? Kes yang mencabar pada saya adalah semua kes pembedahan sebenarnya, dengan pesakit yang mempunyai harapan yang tinggi untuk dapat melihat lebih baik, mempunyai alignment bola mata yang tepat. Setiap kes merupakan cabaran kepada saya, dan terutamanya kes-kes yang complicated yang dirujuk oleh pakar-pakar oftalmologi daripada Kementerian Kesihatan. Saya pula kalau katakan kes yang mencabar tidak terkira, dan alhamdulillah setiap yang susah tu diberi kemudahan untuk diselesaikan. Dan saya ingin highlight satu kes yang mana saya menerima rujukan dari pakar luar untuk melakukan satu pemeriksaan dan memberi pandangan untuk yang ketiga berkenaan dengan permasalahan pesakit. Jadi pesakit tersebut mempunyai 3 kali pembedahan dan mengalami plasenta yang melekat di bahagian berdekatan dengan pembedahan, dan pada ketika itu usia kandungan adalah 13 minggu. Dan saya menasihati kepada pasangan untuk membuat pembedahan pembuangan uterus disebabkan pesakit tersebut mempunyai resus negatif.
dan sukar untuk mendapat bekalan backup research negatif, dan juga risiko untuk mendapat pecah rahim. Jadi pembincangan adalah amat sukar, dan alhamdulillah sakit tersebut menjalani pembedahan, dan pembedahan telah dilakukan dengan selamat dan tiada apa-apa kesan sampingan. Alhamdulillah. Terangkan kes perubatan yang paling berjaya setakat ini. Antara kes yang saya anggap berjaya ialah bila melakukan pembedahan selaput mata kepada bayi yang baru lahir, yang berusia 3 bulan, berusia 2 bulan. Itu adalah satu kejayaan yang saya anggap besar, sebab ini melibatkan kehidupan yang lebih panjang selepas ini. Sekiranya pembedahan itu gagal, jadi kanak-kanak ini tidak akan dapat melihat sepanjang umur mereka. Okey, berkenaan dengan kes yang berjaya, saya beranggapan semua ibu-ibu yang melahirkan anak yang sihat dikira berjaya. Okey, itu khusus pada bidang perbidanan. Dan untuk bidan sakit puan, apa kes yang berjaya? Kes yang berjaya adalah kes yang dibuat operation ataupun dibuat apa-apa investigasi, dan pesakit balik dengan senyum, ceria dan selamat. Apakah inspirasi anda? Sumber inspirasi saya ialah almarhumah bonda saya. Bonda saya yang mengajar saya untuk I should not say no in every hurdles in my life. Itu pegangan saya. Sumber inspirasi saya adalah isteri yang tercinta. Sekiranya anda memiliki mesin masa, tahun manakah yang anda akan pergi? Sekiranya boleh, yang saya ingin ulang semula ialah pada tahun 2019, di mana kami berdua sama-sama mengerjakan fardu haji di Mekah. Itu adalah momen yang terbaik dalam hidup kami. Momen berkenaan dengan mesin masa, jika diputarkan kembali, saya ingin kembali pada tahun 2005 atau 2006, kerana memikirkan momen ada peluang untuk menambahkan family. Anak bongsu saya baru dilahirkan dan kami berfikir cukup dengan 4, tapi kalau lebih ramai itu lebih bagus. Apakah erti kejayaan pada Prof? Istilah kejayaan pada saya ialah apabila kita semua sama-sama berjaya di dunia dan akhirat. Merujuk kepada ahli keluarga saya, sanak saudara saya, anak-anak murid saya dan semua yang saya sayang. Okay. Erti kejayaan pada saya adalah bila kita berjaya dalam hidup sebagaimana yang kita rancang, dan juga kita berjaya di dunia yang satu lagi, insya-Allah. Terima kasih. Favorite quote? Favorite quote saya, family is everything. Yang saya pula, do your best with great heart. Okay, dengan berjiwa besar. Okay, lakukan yang terbaik dan berjiwa besar. Nasihat yang Prof tidak akan lupa. Nasihat yang saya tak akan lupa adalah be humble at what level you are. Apakah maklumat atau impian anda untuk masa hadapan? Impian saya ialah semua anak-anak saya berjaya dalam karier masing-masing. Semua anak-anak didik saya berada pada tahap yang terbaik dalam memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara.
impian saya supaya keluarga kami semuanya berjaya dalam kehidupan masing-masing dan semuanya dianugerahi kesihatan yang berpanjangan dan mempunyai tujuan hidup yang betul dan bahagia sentiasa. Apakah nasihat yang akan Prof tawarkan kepada seorang yang sedang mempertimbangkan kejayaan ini? Okey, pada nasihat saya, kejayaan ini adalah kejayaan yang noble. Ya? Tidak ada halangan untuk siapa-siapa yang berminat untuk belajar dan menjadi doktor yang baik. Kuatkan semangat dan join us in this journey of medicine. Bagi saya, sesiapa pun boleh berjaya kalau mempunyai cita-cita dan berusaha untuk mencapai cita-cita tersebut. Tiada yang erti kegagalan pada diri yang ingin berjaya. Apakah makanan kegemaran Prof? Saya kegemaran so many, tapi saya letakkan nasi kerabu, nasi dagang, sate, tom yum, adalah favorite. Nasi lemak tak ketinggalan, adalah favorite saya lah. Dan kegemaran saya semestinya nasi daging utara. Itu adalah resepi keluarga saya. Favorite movie? Saya suka romantic family movie. Saya tak ada movie, saya suka sukan. Boleh ceritakan bagaimana Prof berjumpa dengan Prof Ksatria? Saya berjumpa dengan Prof Ksatria pada masa belajar di USM pada awal kursus perubatan, bidang perubatan pada sekat tahun 90-an. Pada ketika tersebut, kita berdua bersama dalam PBL dan juga dalam satu lecture dan terdetik untuk mengenal dengan lebih dekat Dr. Ksatria, Prof Ksatria pada ketika itu. Dan disebabkan kita selalu berjumpa pada PBL dan ianya cinta berputih pada ketika itu, dan kami mendirikan rumah tangga pada tahun 1994. Apakah first impression Prof terhadap Prof Nizuki? First impression, handsome. Second impression, tulisan cantik. Untuk orang lelaki, tulisan Prof Nizuki Terima kasih, terima kasih. Handsome tu, terima kasih. Apakah rancangan masa depan Prof? Rancangan masa depan, kita nak spend time together, more than what we are having now. Spend time with our family and giving back as much as possible to the community. Saya punya rancangan, saya ingin menulis buku berkenaan dengan ONG, beberapa jodoh. Apa yang Prof suka about each other? Yang saya suka sebab suami saya seorang yang tenang. Walau apa masalah, apa cabaran, tenang, dan itu yang menjadi satu idola kepada kami sekeluarga. Anak-anak saya pun semua mempunyai sikap yang tenang apabila menghadapi masalah. Saya suka Prof Ksatria sebab dia teratur dan sistematik, dan dia punya daya ingatannya cukup kuat. Sometimes kalau katakan jumpa sedar mara, saya tak ingat dah nama kan, mana asal, tapi dia punya ingatan tu cukup kuat. Dia masih ingat nama dan pekerjaan dan mana tinggal. Upcoming vacation plans. So untuk tahun ini kita belum merancang lagi lokasi untuk percutian, tetapi adalah berbincang untuk ke Mekah Mukarramah untuk menunaikan umrah
di sana bersama keluarga, insyaAllah kalau diberikan rezeki, kesihatan, yang baik, insyaAllah kami ke sana dalam masa terdekat, insyaAllah. Bagaimanakah Prof manage dengan kerja dan keluarga? Alhamdulillah, saya dikelilingi oleh orang yang banyak membantu dari segi suami, anak-anak dan staf. Jadi saya menyusun jadual supaya balance antara kerjaya dan family saya. Semua adalah keutamaan. Yang penting sistematik dan sentiasa memberi ruang untuk setiap pekerjaan yang kita lakukan, sama ada kerjaya ataupun anak-anak. Adakah masakan Prof Shatria sedap? Sememangnya sedap. Dia pandai masak. Yang dia kata tadi masakan kegemaran. Tu yang nasi tomato ataupun nasi daging merah tu adalah satu kepakaran dan kami amat menyukai masakan beliau. Apakah cahaya mata yang Prof punyai? Alhamdulillah, kami ada 4 orang cahaya mata dan ada 2 orang menantu perempuan yang sangat kami sayangi. Favorite quotes for each other? Smile always. Kalau saya, my family is my everything. Berapa lamakah Prof mendirikan rumah tangga? Soalan ni kena buat pengiraan. Okay. Tahun 1994, sekarang 2023. We are approaching 29 So, 29 years of marriage. Okay, 29. With full of colours. Any last words to the audience? Okay. Last word from us. Balance your career and your family. Yeah. In whatever case, your family, they are everything. Your spouse and your children, your daughter or son-in-laws, they are everything. Be someone who is prominent at each level, at your level, at national level and international level. Being a doctor, you will be able to contribute a lot. So itu saja. Okay, always think positive, okay, and study hard, okay, achieve what do you want to achieve, and become a good doctor.